Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya? Boleh dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Line tak apa elok malam ni. Boleh dengar ya? InsyaAllah. Okay, insyaAllah kalau boleh dengar kita mulakan dengan Ummul Quran insyaAllah. Pelan-pelan kita start. Al-Fatihah. A'udzubillah. Baik, boleh dengar insyaAllah. Malam ni line tak apa elok sangat. Dia terputus-putus. InsyaAllah. Baik, insyaAllah mudah-mudahan kita doa semoga Allah mudahkan. Allahumma yassir. Kita mula dengan Ummul Quran lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama sekali takabbalallahu minna wa minkum kepada semua, kullu am wa antum bi khair. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya Allah berikan kebaikan kepada kita dalam bulan Syawal ini insyaAllah. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama akan cuba sambung. Kita doakan supaya line elok, sebab nampaknya line firmankan Allah allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Wahai orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan hari akhirat. Jadi kita telah difardukan puasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian supaya kita mendapat takwa, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ini bekalan kita lah dalam bulan Syawal ini. Bekalan kita ialah at-taqwa. Tanpa takwa kita tak mampu mengharungi bulan Syawal dengan keadaan yang macam mana bulan Ramadan dulu insya-Allah. Jadi Allah izin malam ini kita kena sabar lebih sikit kerana line nampak macam tak berapa nak elok sangat. Allah izin. Jadi insya-Allah kita sabar dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kesabaran kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, pada malam ni saya ingin sama-sama berbincang sedikit sebanyak berkenaan dengan satu tajuk yang dibahas. Baik, alhamdulillah. Jadi line dia putus-putus, tak apa, kita teruslah pelan-pelan insya-Allah. Jadi Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang hari raya yang mesti dilalui dengan takwa. Takwa ni adalah sesuatu yang perlu ada sebagai bekalan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan melihat sikit sebanyak tentang pengertian. Assalamualaikum tuan-tuan. Line terlalu slow, terlalu satu bar, tak sampai satu bar. Jadi saya pun tak tahu kenapa malam ni gambar sangat pakai. InsyaAllah. Lama nanti kita fikir macam mana. Mungkin kita tangguh besok, tengok macam mana insyaAllah. Jadi pada hari ini kita akan tentang tajuk hari raya. Hari raya yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa ulama dengan kegembiraan, penuh dengan kegembiraan. So di dalam pengertian hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang-kurang ada 7 hari raya. 7 hari raya. Dan ketujuh hari raya ini akan dilalui oleh
sebahagiannya oleh semua orang-orang yang beriman ini, orang yang Islam. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hari raya pada hari ini, pada kali ini, pada bulan ini, kita nak rasa bahawa ini adalah merupakan salah satu daripada hari-hari di mana kita sepatutnya berada dalam keadaan yang bertakwa dan berwaspada. Kenapa? Kerana hari-hari yang digambarkan sebagai hari raya itu adalah merupakan hari yang sebenarnya bukanlah hari raya yang sebenar. Secara ringkas saya akan bacakan secara ringkas 7 itu, dan kemudian lepas itu kita akan hurai satu-satu. Dan setiap satu tu kita akan hurai secara detail supaya kita dapat faham dan menghayati. Mungkin akan mengambil masa sikitlah. Yang pertama sekali, hari raya yang digambarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia menggambarkan bagaimana hari raya yang sebenar kepada seseorang itu ialah. Jadi hari raya yang pertama digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ialah apabila seseorang itu melalui satu hari dalam hari-hari kehidupannya itu, bila dia buat muhasabah pada malam hari, dia kata hari itu dia tak buat dosa. Hari itu alhamdulillah dia tidak buat dosa. Dan hari itu dia tidak ada maksiat. Ataupun hari itu dia tak tinggalkan benda yang wajib. Itu hari raya yang pertama. Ini digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah atau radhiyallahu anhu. Dan hari raya ini adalah satu hari yang sebenarnya terlalu sukar untuk kita nak dapat, tetapi apabila kita dapat melalui satu hari tanpa dosa, tak ada dosa mata, tak ada dosa telinga, tak ada dosa lidah, tidak ada dosa dengan orang lain, tidak ada dosa sebagainya, maka ketika itulah digambarkan orang tu boleh bergembira pada malam harinya. Alhamdulillah, kalaulah aku mati pada hari ini, alhamdulillah hari itu adalah hari yang berbahagialah. Itu dari sudut yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tetapi saya ada 7 yang saya nak sebutkan di sini. Dan hari-hari raya yang sebenarnya menggembirakan seseorang. Iaitu yang pertama sekali ialah hari apabila dia keluar daripada dunia ini. Apabila dia keluar daripada dunia ini, Allah ampunkan dosa dia. Kita keluar daripada dunia ini, kita mati berhadapan dengan kematian, dan kita mati dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Itu hari raya yang pertama. Yang perjalanan hidup kita di atas bumi ini. Satu tanda yang besar. Yang kedua ialah terselamat daripada azab kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kubur, Allah selamatkan daripada azab kubur. Kalau kena pun sikit-sikit gitu saja. Yang lain semua Allah selamatkan. Itu hari raya yang kedua. Dan kenapa saya gambarkan sebagai hari raya? Ada di padang mahsyar, kita masuk padang mahsyar, kita termasuk dalam golongan orang yang gembira, yang ternanti-nanti, yang tertunggu-tunggu untuk berada di asal orang mukminin yang diselamatkan hati-hati mereka, jiwa mereka diselamatkan mahsyar. Pada huru-hara padang mahsyar. Jadi orang yang macam mana? InsyaAllah kita akan bincang. Yang ketiga. Yang keempat ialah ketika mana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadapan dengan Allah di yaumul hisab, dan ketika itu Allah SWT lepaskan dia. Masuk syurga tanpa hisab. Ini hari raya yang keempat. Dan hari raya yang kelima ialah apabila dia melalui titian sirat. Dia melalui titian sirat, dia lepas masuk titian sirat. Itu hari raya yang kelima. Lepas titian sirat tu kira lega, sebab dia tidak termasuk dalam golongan orang yang terjatuh ke dalam Jahannam. Yang kemudian yang ke-6, dan masuk syurga Allah ni ada 2. Yang pertama, orang yang masuk syurga selepas hisab, timbangannya berat kebaikan, ataupun dia masuk tanpa hisab, maka dia masuk syurga terus, masuk syurga. Ini hari raya kepada dia, dah sampai ke. Kemudian bagi mereka yang dimasukkan dalam neraka, yazbillah min zalik, orang-orang yang telah diazab oleh Allah dengan sebab dosa yang hebat, dengan sebab ada apa-apa yang dilakukan yang tidak sempat dia nak minta ampun ke Allah, kemudian dia lepaskan, maknanya dia beri syafaat oleh kawan-kawan dia, ahli keluarga dia, sehingga akhirnya dia dapat masuk syurga Allah. Ini pun hari raya yang kelima. Yang keenam. Kemudian seterusnya yang terakhir, yang ketujuh ialah apabila kita dapat
dipanggil, ahli syurga dipanggil oleh Allah SWT untuk menghadap Allah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, buka hijab. Ini yang paling kemuncak kepada hari raya kepada orang-orang yang beriman. Dia ada 7. Tapi saya nak cerita satu-satulah kan. Kemudian daripada 7 ini, daripada 7 hari raya ni macam mana kita nak istiqamah. Macam mana daripada satu hari raya ke satu hari raya ke satu hari raya untuk kita laluinya. InsyaAllah kita akan bincang pada tajuk makam istiqamah nanti insyaAllah selepas daripada itu. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan yang saya nak sebut pada malam ini ialah berkenaan dengan hari raya yang sebenar di dunia ini, ialah apabila kita telah keluar daripada dunia ini masuk ke dalam alam barzah, alam akhirat dengan keadaan Allah ampunkan dosa kita. Maka ketika manakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kita kata tidak mengampunkan dosa kita, ataupun ketika mana taubat kita dah tidak boleh diterima. Satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah daripada Abu Musa Asy'ari mengatakan bahawa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah seseorang itu tidak akan boleh mengenali orang lain lagi. Maknanya sampai peringkat ketika manakah orang tu sakit sampai tak boleh kenal orang dah tak nampak orang dah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab ketika sudah sakaratul maut, ketika dia telah berhadapan dengan sakit mati. Bila dia berhadapan dengan sakit mati, maka ketika itulah digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia sudah sampai peringkat dah tak nampak dah orang keliling dia. Sakit sangat sampai dia tak kira dah apa yang ada di sekeliling dia. Jadi bencana inilah sebenarnya yang ditakuti oleh semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat-sahabat takut. Bagaimana yang digambarkan ketika wafat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis ketika nak meninggal dunia. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menangis dan kemudian dia berkata, demi Allah, aku tidak menangis kerana sedih akan meninggalkan dunia dan tidak pula kerana akan berpisah dengan kamu semua, tetapi aku sedang menunggu salah satu dari 2 kabar daripada Tuhan aku, apakah syurga atau neraka. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan ketika dia nak meninggal dunia itu dia menangis. Dia menangis sebab dia tak tahu lagi apa khabar, sama ada kabarnya kabar syurga atau kabar neraka. Jadi ketika sakaratul maut tu, kita dah boleh nampak dah kita ni macam mana keadaan kita, tapi masa itu menakutkan. Jadi dalam semasa kita boleh bercakap lagi tu, sakit boleh bercakap, sakit boleh melihat lagi tu, masa itulah sebenarnya yang terbaik sekali ialah kita sentiasa memperbanyakkan taubat dan kita membanyakkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah tu boleh mengampunkan, boleh menyebabkan keampunan dosa kepada kita. Begitu juga diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat Rasulullah SAW. Huzaifah telah menyatakan ketika menjelang wafatnya kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, maka dia berkata, bangunlah Huzaifah dia minta suruh bangun, dia dah terbaring dah. Kamu cuma tengok apa yang ada kat luar. Maka berdirilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata aku telah melihat matahari nak terbit, fajar nak naik dah, dia kata. Maka Huzaifah pun berkata, aku berlindung kepada Allah daripada neraka. So dia tahu dia akan mati pagi itu, yang dapat petunjuk daripada Allah, tapi dia minta kepada Allah, ya Allah, lindunglah aku daripada pagi yang menuju kepada neraka. Dia pula telah mengatakan tidak ada kebahagiaan bagi bertemu dengan Allah. Sesiapa yang kebahagiaannya adalah berjumpa dengan Allah, maka kematianlah hari yang kebahagiaan dan kemuliaan kepadanya. Jadi kata Hasan Al-Basri, kata apa? Siapa yang kenal Allah, siapa yang berhajat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang memang benar-benar Allah, maka kematian itu adalah sesuatu yang manis kepada dia. Walaupun dia menakutkan, tapi sesuatu yang manis. Kenapa sakaratul maut itu menakutkan? Saya nak review balik kepada tuan-tuan sekalian, akan satu saat yang mana semua orang akan hadapi. Kita pun tak tahu tuan-tuan, mungkin kita lepas cakap ni kita akan berhadapan dengan sakaratul maut. Kita tak tahu. Kalau sampai waktu ajal, sampai mati-matilah kita. Jangan kita berangan-angan kita akan mati seminggu lagi daripada sekarang, ataupun 3 hari daripada sekarang. Kita tak tahu, mungkin kita akan mati pada masa
masa dalam masa yang terdekat. Dan apakah bencana sakaratul maut itu? Digambarkan boleh saya bacakan beberapa perkara di sini. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dikatakan bahawa sakit mati sakaratul maut itu lebih dahsyat daripada pukulan pedang, lebih tajam daripada potongan gunting dan gergaji. Seandainya ditarik hanya satu urat saja ditarik, maka dia kata nescaya akan sakitnya sangat berat, sakit sangat. Satu urat kita tarik adalah muka satu yang kesakitan yang sangat. Apabila roh itu yang memegang seluruh urat saraf kita ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada melainkan semua urat itu akan ditarik dan kemudian setiap anggota tubuhnya akan mati secara tahap-tahap. Kita akan berhadapan dengan sakaratul maut. Mula-mula dia akan pertama terasa dingin, kesakitan dia akan bermula daripada terasa dingin di sebelah kaki, di sebelah kaki, kedua kakinya, lalu kemudian akan naik sampai ke betis, kemudian sampai ke peha, dan kemudian setiap anggota akan merasa sakarat dan kepedihan sehingga sampailah ke kerongkong, sampailah ke tenggorok kita ni. Dan pada saat itu terputuslah pandangannya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, bagaimana manusia itu apabila telah sampai nyawanya ke kerongkongan itu, maka dia tidak akan nampak dah dunia. Dunia dah tak nampak, sakit sangat sampai dah tak nampak, dah gelap. Dunia akan terputuslah pandangan daripada dunia dan keluarganya. Maka pada ketika itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertutuplah taubatnya, pintu taubat. Dan dirinya diliputi oleh penyesalan. Pada masa itulah penyesalan yang amat sangat. Diriwayatkan oleh Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika sedang saat kematian, maka anaknya telah bertanya kepadanya, Abdullah bin Amru telah bertanya kepadanya, wahai ayah, engkau pernah mengatakan seandainya saja saya dapat bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal ketika kematian datang, sehingga dia dapat menceritakan kepadaku apa yang dia hadapinya. Dan sekarang engkau lah orangnya, wahai ayahku, maka ceritakanlah kepada kami bagaimana sakit sakaratul maut. Maka Amru al-As radhiyallahu anhu berkatakan, wahai anakku, wallahi, demi Allah, seolah-olah aku bernapas dari lubang jarum. Seolah-olah aku bernapas daripada lubang jarum, dan seolah-olah ranting duri dicabut dari kakiku sampai ke kepala. Dengan cucuk masa. Dan jadi bernapas payah. Biar kita bayangkan bernapas susah, kemudian dicabut duri. Ini kesakitan sakaratul maut. Lebih teruk daripada cincangan 300 pedang. 300 banyak, setiap pedang yang kena pada tubuh badan kita tu sakit 300 kali sakit. Dia lebih lagi sebab seluruh badan kita akan rasa seperti dicincang. Dicocok dengan jarum. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Abul Ahbar. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Ka'bul Akhbar, ceritakan kepada kami tentang maut. Ceritakan kepada kami tentang maut. Maka ya, wahai mukminin, sesungguhnya maut itu adalah seperti ranting yang banyak durinya yang dimasukkan dalam kerongkongan seseorang. Ranting yang banyak duri masuk dalam kerongkong, dan kemudian setiap duri dicabut oleh orang itu dengan cabutan yang sangat keras. Ia mencabut sebahagiannya dan membiarkan sebahagian yang lain. Ini adalah merupakan perkara yang pertama disebut sebagai sakaratul maut. Sakitnya bukan kepalang. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila telah sampai ajalnya, dalam surah An-Nisa contohnya ayat 18, dan taubat itu diterima Allah daripada orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, maka ketika itu mereka berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Tapi digambarkan oleh Allah SWT, Allah tidak menerima taubatnya. Jadi bencana yang sebenarnya menjadi satu yang besar dalam kehidupan kita ialah apabila seseorang itu telah mendatangi sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini kesakitan biasa. Jadi di sinilah digambarkan pada masa itu kita akan berhadapan dengan bencana ini, dan setiap orang beriman, mengerikan setiap orang beriman
ialah apabila kita tidak tahu sama ada kita akan berhadapan dengan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi adakah kita berada dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, sebagaimana yang digambarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang telah digambarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang menangis. Dia menangis. Ini Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadis pun menangis. Bagaimana dia tak tahu sama ada syurga ataupun neraka. Kan? Dan begitu juga Hasan Al-Basri. Dan kita melihat lagi bagaimana, sebab itulah seorang yang berada di atas muka bumi ini, maka dia akan sentiasa membimbangi, dia bimbang akan bagaimana akhir dia. Dia tak tahu. Kalau dia tahulah dia amalan dia diterima dan sebagainya, barulah dia akan rasa boleh. Maka seseorang mukmin hendaklah memohon kepada Allah agar tetap berada dalam jalan yang benar, sehinggalah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa minta pada Allah. Dan sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, hari raya yang sebenar ialah apabila kita keluar. Nombor satu, hari raya yang pertama, apabila kita keluar daripada dunia ni, hakikatnya kita keluar daripada dunia dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima taubat kita. Daripada hari ini kita tak tahu sama ada Allah telah menerima ataupun tidak. Hendaklah juga seseorang itu mencurigai diri dia. Kita kena mencurigai diri kita. Sama ada kita sentiasa mensia-siakan kewajipan kita, ataupun kita sentiasa beramal tapi kita berbangga-bangga dengan amalan kita. Kita rasa diri kita lah yang beramal, ataupun kita tertipu dengan riak, ataupun kita berbangga-bangga dengan amalan kita sehingga kita merasa aman dengan balasan Allah. Kita rasa kita ni dah bagus dah, contohnya. Kerana hati hamba-hamba Allah itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad Ibn Hanbal yang ketika ditanya oleh anaknya, Imam Ahmad Ibn Hanbal ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai ayah, bilakah kita boleh berehat? Bila kita boleh berehat? Ditanya kepada Imam Ahmad, ayah dia. Maka dijawab oleh ayahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dia kata apa? Wahai anakku, kita tidak dapat beristirahat, kita tak boleh rehat sehinggalah kaki kita menjejak di dalam syurga Allah. Bila dah masuk syurga tu, barulah kita boleh lega. Bila kita dah masuk syurga. Ya tuan-tuan rahmat Allah, janganlah kita rasa seolah-olah kita dah banyak beribadah dalam bulan Ramadan, kita dah banyak qiyam, kita dah banyak baca Quran, kita dah banyak puasa, dah banyak zikir, dah banyak macam-macam kita buat, dan kita dah rasa kita dah terlepas daripada perkara-perkara yang dibimbangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama sekali su'ul khatimah. Apabila berlakunya sakaratul maut, maka berlaku su'ul khatimah kepada kita. Yazbillah min zalik. Seorang yang saleh telah melewati beberapa pemuda yang sedang bermain. Jadi kita kadang-kadang berdepan dengan orang anak-anak muda ni yang bermain, yang tertawa-tawa, yang ketawa-ketawa. Kemudian para pemuda hidup dalam kelalaian, lalai. Macam kita hari ni, hidup kita dikuasai oleh kelalaian. Kelalaian dengan TV, kelalaian dengan game, kelalaian dengan sukan, kelalaian dengan hiburan, kelalaian bersama kawan-kawan, bercerita benda-benda yang kita kata hanya setakat tidak menguntungkan akhirat. Jadi seorang orang yang saleh telah berjalan melewati beberapa pemuda yang dalam keadaan lalai, ketawa-ketawa, gembira-gembira. Maka orang itu pun berkata, apakah timbangan amal kamu ni berat kepada kebaikan? Kamu tahu tak kamu ni, timbangan kamu ni berat ke ringan ke? Maknanya yang baik tadi, sehingga kamu boleh tertawa-tawa. Maka mereka jawab, kami tak tahu. Kalau kamu tak tahu timbangan kamu berat ke ringan, kenapa kamu boleh gelak macam gini? Kan? Apakah kalian telah tahu bahawa kitab kamu akan diambil, kitab nanti kalian, kitab kita tu akan diambil daripada sebelah kanan, sehingga kita boleh ketawa-ketawa? Mereka menjawab, tak tahu. Apakah kamu telah melewati siratul mustaqim, titian sirat? Kamu dah menghadap berjalan ke lepas titian sirat ke? Mereka menjawab, tidak. Lalu kenapa kamu ketawa begini? Kenapa kamu gembira sangat? Padahal bencana-bencana di hadapan kamu. Jadi sebab itulah selalu satu perkara yang penting untuk kita ingat di hari raya ni, jangan terlalu gembira sangat. Boleh gembira, memang kita gembira lah sebab kita dah boleh berbuka puasa kan. Kalau kita tengok apa hakikat hari raya di kalangan masyarakat,
Kan kita pakai baju baru, kita pakai dalam kita makan makanan yang sedap-sedap, kita boleh ziarah-ziarah silaturahim, kita boleh bergembira. Macam sekarang ni susah sikit lah, PKP dah ada batasan, tapi boleh, masih lagi boleh kan. Dia dah sebut kat sini, kegembiraan itu jangan sampai melewati batas seolah-olah tidak ada bencana di hadapan kita, tidak ada balak di hadapan kita yang sedang menunggu kita. Maka di sini dah digambarkan kepada kita sebenarnya hari raya yang sebenar ialah apabila kita dapat melepasi sampailah kaki kita menjejak ke syurga, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di antara nasihat sahabat yang besar Salman Al-Farisi, nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini sahabat besar ni, sahabat Salman Al-Farisi. Dia kata ada 3 perkara yang membuat aku ketawa dan 3 perkara membuat aku menangis. Kita tengok ni sebagai kita punya peringatan pada hari raya ni. 3 perkara yang menyebabkan aku tertawa. Pertama, orang yang berangan-angan dunia. Orang yang bercita-cita dunia ni, nak dapat dunia, bercita-cita untuk dunia, sedangkan kematian sedang mencari dia. Kita ibaratkan kalau kita ada buat salah, kita kena buat salah. Salah kita apa? Mungkin salah kita mencuri. Ataupun salah kita buat sesuatu yang menyalahi undang-undang. Dan kita dah ketahui, dah diketahui dah. Maknanya gambar kita dah ada CCTV, dah ambil gambar kita merompak lah buat apa yang kita salah tadi. Dan polis pun sedang mencari kita. Askar sedang mencari kita. Malahan seluruh rakyat nak cari kita sebab kita ni penjenayah. Penjenayah kepada negara contoh. Semua orang cari kita. Maka kita bersembunyi dalam rumah kita. Pada ditemui oleh manusia ataupun ditemui oleh pihak berkuasa yang untuk menangkap kita. Macam begitulah. Dia kata, aku ketawa. Sangat lucu. Kepada seorang yang berangan-angankan dunia. Seorang yang berhajat kepada dunia. Bercita-cita dunia. Cita-cita dia, dunia. Cita-cita dia, dunia. Hartalah, wanitalah. Cita-cita. Bukan dunia sebagai ladang. Sebagai tempat dia berusaha, tempat dia bekerja untuk dapatkan akhirat. Tapi dunia itu cita-cita. Itulah cita-cita dia. Maknanya, itulah yang dia hajatkan. Maka dia kata, aku ketawa melihat orang yang berangan-angankan dunia sedangkan kematian sentiasa mencari dia. Sedangkan dia sentiasa diintai oleh kematian. Bila-bila masa saja. Mungkin dia kata dia sedang berniaga. Mungkin projeknya sampai 1 bilion, 2 bilion. Mungkin sampai 100 bilion US. Contohlah. Projek, bila nak dapat projek itu, bulan depan dapat. Bulan depan dapat projek. Dapat dia punya apa? Untung dia. Berapa untung dia? 10 bilion US contohlah kata. 100 bilion US katalah. Untung dia. Tiba-tiba 29 hari daripada hari tersebut, maknanya 1 hari sebelum nak dapat untung, maut mencari dia. Kedatangan mati, maut dia, ajal dia. Fa iza jaa wala tak lambat walau sesaat, tak cepat walau sesaat. Tiba-tiba hari dia nak ambil cek 1 bilion, 10 bilion untung. Hari itu kematian dia. Nak ambil cek pukul 12.30 hari. Lepas subuh dia meninggal. Bukan dia, kita. Tuan-tuan rahmat Allah, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku hairan, aku lucu orang yang berangan-angan untuk dapatkan dunia sebagai cita-cita dia, sebagai matlamat hidup dia. Bukan sebagai ladang untuk bekerja, ladang untuk mendapatkan negara akhirat, iaitu mendapatkan redha Allah. Dan dunia menjadi ladang untuk akhirat, ladang untuk mendapat redha Allah. Tetapi dunia sebagai cita-cita dia. Itulah yang dia nak. Maka aku hairan. Sedangkan dia kata kematian sentiasa mencarinya. Macam kita buat salah, polis tengah cari, orang kampung tengah cari, semua tengah cari. Maka di mana kita nak lari? Pada masa itulah sebenarnya satu yang melucukan. Yang kedua, iaitu orang yang lalai. Kita berada dalam keadaan lalai. Kita biarkan diri kita lalai. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melalaikan perbuatan kita. Sembahyang kita lalai. Sembahyang tidak ada hadir. Tidak ada tafahum, fahum. Hadir hati. Dalam sembahyang tidak ada ta'zim. Dalam sembahyang tidak ada khauf, haibah pada Allah. Dalam sembahyang tidak ada ar-raja,
al-haya, malu kepada Allah, tidak ada. Dalam sembahyang cukup sekadar sembahyang. Sebab apa? Sembahyang laju-laju ni sebab nak sambut orang datang hari raya. Sebab ada sesuatu kita main-main cucuk cepat ni. Contoh rahmat Allah, maknanya kita lalai. Kita lalai dalam sembahyang, melalaikan sembahyang, melambat-lambatkan sembahyang. Begitu juga kita lalai dalam kehidupan kita, main game aja. Hari raya ni mentang-mentang tak puasa dah, kita habiskan dengan benda yang sia-sia. Kita habiskan dengan benda-benda yang melalaikan kita daripada Allah. Kan? Kita dalam keadaan lalai. Kata Salman Al-Farisi, orang yang lalai sedangkan Allah tidak melalaikan perbuatannya, sedangkan Allah memerhatikan perbuatannya. Tidak didiamkan perbuatannya dihisap. Lalai itu satu dosa. Dan kalau besar lalainya, kalau besar syiriknya, maka lagi besarlah dosanya. Jadi nombor 2, kata Salman Al-Farisi, aku ketawa, aku hairan melihat orang yang lalai sedangkan perbuatannya tidak dilalaikan oleh Allah. Allah masih mencatat, Allah masih memerhati, Allah dilakukan. Dan yang ketiga, orang-orang yang tertawa sepenuh mulut, ketawa terbahak-bahak. Terbahak-bahak ketawa, ketawa terbahak-bahak. Sementara dia tak tahu. Dia tak tahu sama ada Allah redha ataupun Allah murka padanya. Kita ketawa terbahak-bahak, seronok sangat. Sedangkan kita tak tahu Allah redha ataupun Allah murka kepadanya. Ini 3 perkara yang dia kata apa? Yang dia kata dia akan dia kepada orang-orang yang beriman yang berlaku. Dan kemudian 3 perkara yang menyebabkan aku menangis, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, antara sahabat yang mana sahabat-sahabat ini antara sahabat-sahabat yang menjadi rujukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, antara sahabat yang menjadi rujukan. Maknanya Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dah jadi Amirul Mukminin, salah seorang yang menjadi rujukan ialah Salman Al-Farisi. Kebijaksanaan dia, kepekaan dia, ketangkasan dia, juga orang yang telah memberikan cadangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meminta pandangan sahabat-sahabat, Salman Al-Farisi angkat tangan bagi cadangan, dan cadangan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bijak, yang cerdik. Maka dia kata 3 perkara yang aku hairan, aku ketawa, lucu. Yang 3 perkara yang menyebabkan aku menangis. Apakah 3 perkara yang menyebabkan aku menangis? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia kata yang pertama sekali, berpisahnya Muhammad, aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpisahnya aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya dan sahabat-sahabatnya. Yang pertama, kalau aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat, aku menangis. Aku menangis, sedih sangat. Aku berpisah dengan kekasih aku. Dan aku berpisah dengan sahabat-sahabat aku, pasukannya, jamaahnya. Aku berpisah, aku akan menangis. Dan yang kedua, dia kata kesulitan ketika sakaratul maut. Ini orang yang bijak cakap ni. Kan? Salman Al-Farisi dia kata apa? Perkara yang menyebabkan aku menangis bila aku memikirkan sakaratul maut. Adakah aku mampu untuk berhadapan dengan sakaratul maut? Bencana-bencana sakaratul maut. Kerana bencana-bencana sakaratul maut pada masa itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu. Bagaimana ketika datangnya sakaratul maut, sakit mati itu, maka seolah-olah taubat sudah tidak boleh, tidak boleh diterima. Seolah-olah digambarkan melainkan taubat itu telah dipersiapkan sebelum sakaratul maut. Kalau menjelang sakaratul maut, maka digambarkan dan iman seseorang itu seolah-olahnya tidak guna. Dalam surah Al-Mu'min, ayat Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, hum imanuhum lamma kita, maka iman mereka tidak berguna lagi apabila mereka telah melihat akan siksaan kami, azab kami, sakaratul maut. Kat sini apabila berlakunya sakaratul maut, sakit mati ni, maka pada ketika itu tuan-tuan, yang boleh benar-benar menyelamatkan kita daripada sakaratul maut yang sakit itu ialah apabila kita mempersiapkan diri kita sebelum sakaratul maut.
Kita mempersiapkan diri kita sebelum sakaratul maut. Apa yang kita nak persiapkan diri kita? Dan tidak lain tidak bukan yang pertama sekali ialah kita memperdalamkan makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Kita mendalamkan jalan-jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila kita mendekati pintu maut, pintu nak keluar daripada dunia ini, kita melihat pintu itu sebagai pintu untuk bertemu dengan kekasih kita, kekasih yang kita sayang, itu Allah Rabbul Alamin. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadikan kita, yang memberikan rezeki pada kita. Jadi nampak pintu sakaratul maut sebagai pintu untuk kita bertemu dengan Allah. Maka pada ketika itulah, maknanya kita sudah tentu bersedia untuk pergi ke pintu tersebut. Dan begitu juga digambarkan di sini, antara persiapan sakaratul maut ialah tidak lain dan tidak bukan, iaitu sentiasa dalam keadaan bertaubat. Bagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas dan Ahmad As-Suddi, yang dikata yang dia bersegera di dalam bertaubat itulah kita bersedia untuk menghadapi sakaratul maut sebelum sakit, sebelum meninggal dunia, kita dah bertaubat. Maksudnya sebelum datang saat kita dah ada taubat dah bertaubat dah. Maka ketika itulah maut dalam keadaan yang tenang dan menggembirakan. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi, bagaimana perkara yang menangis, yang menyebabkan dia menangis ialah apabila dia berhadapan dengan kesulitan sakaratul maut. Dan yang ketiga, kata dia, yang menyebabkan aku menangis ialah apabila aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila aku berdiri di hadapan Allah, maksudnya pada ketika itu dia dalam keadaan dihisab Allah Taala. Dan inilah perkara yang amat dibimbangi oleh Salman Al-Farisi. Tiga perkara yang digambarkan yang menyebabkan dia tertawa ialah apabila dia melihat orang berangan-angankan dunia. Kita hajat kepada dunia. Tuan-tuan, sebab tu kita kena bezakan. Adakah kita ni bercita-cita dunia? Cita-cita dunia? Ataupun dunia berbeza. Kalau kita bercita-cita dunia, maka kita akan mencari dunia gila-gila punya, memang sungguh-sungguh. Seolah-olah dunia itulah menjadi penghabisan kita. Maknanya tak ada lain dah lepas tu. Tapi sebenarnya selepas dunia ada yang lagi besar lagi. Jadi dunia ni apa, tuan-tuan? Dunia ni seperti tempat kerja kita je. Kita pergi pejabat, kita suka ke pejabat, tapi kita balik rumah. Kita lebih tenang berada di rumah. Walaupun kita kerja, kita suka kerja kita. Kita suka kerja kita. Kita sangat suka dengan kerja kita. Kerja sebagai kita mengajar di universiti, mengajar di sekolah. Kita kerja apa? Sebagai seorang peniaga, kita pergi berdagang, pergi ke sana ke sini, all over the world. Kita orang sana orang sini, kita berniaga dan untung banyak. Ataupun kita sebagai seorang penguat kuasa, polis, tentera, keamanan, kita bekerja siang malam. Ataupun kita bekerja apa sahaja. Jadi dunia ni tempat bekerja, ladang, mazaratul akhirah. Dia merupakan ladang kepada akhirat. Maka macam mana suka pun kita, gembira pun kita, kita kata mencapai cita-cita kita. Saya nak menjadi seorang doktor, maka saya dah jadi seorang doktor, bekerja di hospital. Saya nak menjadi seorang engineer, saya dah jadi seorang engineer dah. Bekerja di tempat di kilang-kilang, ataupun di pusat-pusat kajian engineering. Ataupun saya menjadi seorang polis, saya menjadi seorang tentera. Kita dah gembira dah dengan kerjaya kita sebagai tentera, sebagai polis, custom dan sebagainya. Tetapi adakah itu merupakan cita-cita kita yang kita kata itulah dia? Tuan-tuan rahmat Allah, sebenarnya itu adalah kerja kita. Kerja kita. Sebab tu kita kena betulkan anak-anak kita ni. Kita betulkan anak-anak kita. Cita-cita kita al-ghayah. Matlamat yang besar bukannya jadi engineer. Matlamat yang besar bukan harta banyak. Matlamat yang besar bukan bisnes yang besar. Matlamat yang besar ialah apabila kita mendapat redha Allah. Itu matlamat yang besar. Al-ghayah. Allahu ghayatuna. Allah matlamat kami. Kemudian apa pula objektif? Objektif ni cita-cita kita. Cita-cita kita yang kita nak capai sekian.
maka cita-cita kita itu untuk kita melaksanakan sesuatu yang Allah ini. Kalau kita jadi seorang engineer yang muslim, yang mukmin, yang Allah redha. Kalau kita jadi seorang peniaga yang muslim, yang mukmin, yang Allah redha. Kalau kita jadi seorang pekerja yang muslim, yang mukmin, yang Allah redha. Maka pekerjaan kita menjadi apa? Menjadi alat untuk akhirat. Menjadi alat sebagai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebagai cita-cita kita. Itulah dia yang kita nak. Kita bergelumang dengannya. Kenapa tuan-tuan? Sehebat mana pun kita bekerja, maka akhirnya kita akan pencen, bersara. Kita akan bersara. Dan apabila kita bersara, maka kat rumahlah kita duduk. Kat rumahlah kita duduk. Kita buat kerja kat rumah pula. Jaga cucu pula masa tu agaknya. Ataupun kita jaga kebun. Jaga ikan. Ikutlah apa yang kita suka. Pergi masjid, itulah. Kita kata duduk dalam rumah, di pencen. Contoh rahmati Allah Ta'ala, dunia seperti pekerjaan kita. Macam mana pun kita suka dia, macam mana pun sayang kita pada dia, kita teringat dengan dia. Macam mana pun kehebatan dia kepada kita, pada pandangan kita, maka sesungguhnya dia hanyalah tempat bekerja, tempat berladang. Kita takkan duduk kat ladang kita selama-lamanya. Kita takkan duduk kat pejabat selama-lamanya. Paling pun, paling best pun kita, pukul 8 pagi kita pergi pejabat, balik pukul 6 tu, nak balik dah. Lewatlah kalau orang terpaksa kerja overtime. Ataupun kerja shift malam, siang nak kena balik, mesti nak balik rumah. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, begitulah dunia. Ya, sebab itulah digambarkan kepada kita di sini bagaimana sesungguhnya apabila kita telah benar-benar memahami akan hakikat ini, seseorang yang keluar dari dunia ini. Keluar dari dunia ini bersama dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya diampunkan, maka pada ketika itulah digambarkan hari raya kepada seorang yang beriman. Seseorang yang telah keluar daripada dunia ini dan kemudian pada masa itu dia akan berhadapan dengan bencana-bencana yang lain. Tetapi sekiranya dia keluar dalam keadaan dia diampunkan oleh Allah, tak ada dosa dah, maka dia akan masuk dalam golongan mereka yang akan masuk dalam syurga tanpa hisap. Jadi sebab tu tuan-tuan, apa kunci hari raya yang pertama? Kunci hari raya yang pertama ialah kita berusaha untuk bertaubat. Dan sebab itulah salah satu bekalan dalam bulan Ramadan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, antaranya saya bacakan mafhum dia, kata apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, rugilah seseorang yang apabila berakhirnya bulan Ramadan, maka dia tidak mendapat keampunan Allah. Dia tidak mendapat keampunan Allah. Maka seolah-olah dia tidak ada keampunan pada dia selepas itu. Maknanya kalau bulan Ramadan pun dia tak boleh diampunkan oleh Allah. Maka apabila dia tak keluar dari bulan Ramadan, kan, maka seolah dalam bulan yang luar daripada Ramadan itu, maka susah lagi dia nak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu lebih kurangnya lah. Ini dalam salah satu khutbah, kan? Hadis ini ialah khutbah hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana antara digambarkan, kan, orang-orang yang tidak mendapat keampunan Allah dalam bulan Ramadan, celakalah mereka, kan, seolah-olah mereka tidak ada keampunan selepas Ramadan. Dan sebab itu tuan-tuan, kita nak kena tengok pada kita pada malam ni. Apa yang kita nak tengok nombor satu setelah kita memahami akan hari raya yang pertama ini, iaitu sakaratul maut yang perlu kita persiapkan diri kita ini. Maka hendaklah kita merasai nombor satu, bagaimana hakikat sebenarnya bila berada dalam bulan Ramadan ni, apa tanda amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Apa tanda amalan-amalan kita tu mendapatkan satu kabul daripada Allah, ataupun dosa kita ni telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tanda hati kita, fikiran kita masih boleh fokus dengan ibadah, masih boleh fokus dengan tarbiyah, masih boleh fokus dengan amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Maknanya amalan bulan Ramadan kita bawa masuk ke dalam bulan Syawal. Sebab itulah tuan-tuan, momentum yang ada bulan Ramadan ni jangan kita habiskan. Jangan kita habiskan dengan kelalaian-kelalaian. Jangan kita habiskan dengan movie. Jangan kita habiskan dengan game.
Jangan kita habis dengan apa-apa yang melalaikan kita. Kita kena sambung momentum ni semaksimal yang boleh. Contoh, bangun malam. Contoh, dengan Quran dan zikir. Contoh, berpuasa. Bagi kita yang belum berpuasa, cuba berpuasa. Berpuasa 6 puasa 6 hari bulan Syawal ini. Yang mana ganjarannya seperti berpuasa sepanjang tahun. Tapi kita bukan nak tengok yang itu. Kita yang penting ialah macam mana momentum Ramadan. Dan kalau bulan Ramadan kita jaga mata, kita jaga telinga, kita jaga semua anggota daripada dosa. Bulan Syawal pun kita nak jaga juga. Bulan Syawal pun kita nak mengekalkan momentum itu supaya dia akan berterusan, beristiqamah. Barulah dia akan menjadi tanda. Kalau kita mampu buat macam itu tuan-tuan, itu tanda amalan kita diterima. Jadi sebab itulah pada hari ini kita boleh cek. Kita boleh cek tuan-tuan. Apa amalan yang Allah terima? Kita tengok dalam bulan Syawal ni apa yang kita masih lagi terasa nak buat. Masih lagi mudah nak buat. Masih lagi kita rasa sayang, rindu nak buat. Dan bila perasaan itu ada tuan-tuan, biarkan dia. Ingin nak puasa. Jangan kita tangguh. Nantilah mungkin lambat-lambat sikit 6 hari, kita ada sebulan 30 hari nak tunggu. Jangan tunggu. Buat. Bila ada satu desakan daripada hati kita, satu dia panggil wa'iz, satu peringatan. Nak bangun malam lah. Nak baca Quran lah. Kan? Sebab kita dah biasa baca Quran bulan Ramadan. Tuan-tuan, kekalkan, ikut. Tetapi nafsu akan cakap, nak kena makan lebih sikit ni, nak kena makan sedap, makanan sedap ni, nak kena makan banyak sikit, nak kena minum banyak sikit, nak kena rehat sikit lah. Ramadan dah hatam Quran 2-3 kali. Ni bulan ni boleh tengok movie lah sikit. Bila kita mengikut desakan nafsu, maka pada ketika itu kita kalah. Bukan kalah masa hari Syawal ni, tetapi menunjukkan kekalahan kita dari Ramadan lagi. Sebab Ramadan tidak membawa bekalan takwa tadi. Sedangkan Allah SWT memberitahu pada kita dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita difardukan berpuasa untuk kita. Maka ini tanda yang paling jelas. Tuan-tuan, kita tak boleh menipu. Bahagian ni tak boleh tipu. Bahagian ni sebab kita Allah yang bagi ni. Sebab tu tuan-tuan, pada hari ini, pada malam ni kita buat muhasabah. Kalaulah hati kita masih lagi seronok sembahyang malam, jangan tinggal sembahyang malam. Kalaulah hati kita seronok baca Quran, masih ada lagi kehangatan seronok baca Quran, jangan tinggal baca Quran. Kalau hati kita rasa lagi, nak puasa lah. Puasa, jangan tinggal puasa. Kenapa tuan-tuan? Kerana itulah merupakan hasil yang telah kita tuai, yang telah kita tanam pada bulan Ramadan. Dan bulan Syawal merupakan dia punya momentum dia. Dia punya natijah, dia punya tuaian dia. Tuaian dia ni. Dan adalah kita sambung sampai 40 hari. Tambah lagi 10 hari. Ramadan 30 hari, tambah 10 hari, 40 hari. Kita boleh kekalkan amalan kita 40 hari yang pertama, maka kita telah mendekati satu sunnah. Apa sunnah dia tuan-tuan? Sunnahnya ialah kita telah mengikuti sunnah pembinaan diri kita dalam rahim ibu kita. Sebab itulah tuan-tuan, para ulama kita menggambarkan amalan-amalan yang nak menjadi darah daging. Darah daging. Maka hendaklah bermula dengan 40 hari. Bulan Syawal 30 hari. Tambah lagi 10 hari. Jadi 40 hari. Sebab tu ada puasa 6. Ada puasa 6. Puasa 6 dalam masa 10 hari. Kita tambah lagi 10 hari. Menjadi 40 hari yang pertama. 40 hari yang pertama amalan tersebut, maka kalau dalam rahim ibu, kita di dalam bentuk nutfah. Dalam bentuk air mani lagi. Air mani yang telah diproses. 40 tahun, 40 bulan, 40 hari yang kedua. Daripada 10 hari itu tambah lagi 40 hari yang kedua. 40 hari yang kedua itu, dia berubah menjadi segumpal daging, seketul darah. Dia menjadi darah, gumpalan darah. Gumpalan darah. 40 hari yang ketiga, maka dia menjadi seketul daging. Dan ketika itulah daging itu sudah akan mula ditiup roh lepas itu. Maka amalan yang dibuat secara berterusan. 40 hari, 40 hari, 40 hari.
maka 120 hari, maka dia akan menjadi amalan yang berdarah daging. InsyaAllah dia akan jadi wirid. Dia akan jadi wirid. Sebab itulah di awal bulan Syawal jangan kita leka, jangan kita lalai dengan tuntutan-tuntutan hawa nafsu. Apabila hawa nafsu kita menyuruh kita makan banyak, memang dia akan kembali. Sebab itu tuan-tuan, digambarkan para ulama kita, mereka yang tidak berubah selepas Ramadan dengan sebelum Ramadan, selepas Ramadan sama. Maka seolah-olah dia tidak ada kejayaan. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, apabila seseorang itu ada masalah, kemudian diminta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dia minta ke Allah. Kemudian Allah tunaikan permintaan dia. Allah selesaikan masalah dia. Allah selamatkan dia daripada penyakit, daripada nyawa, daripada harta. Allah selamat. Allah berikan kepada dia penyelesaian. Maka Allah gambarkan dalam Quran, orang yang begini, dia minta menangis-nangis kepada Allah. Kemudian lepas tu Allah bagi apa yang dia nak. Dia lepas daripada bagi, dia lupakan Allah. Dia lupakan Allah. Dia lalai. Dia kembali kepada asal, kata. Allah firman, kembali kepada asal. Bila dia kembali kepada asal, maka dia telah gagal. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila kita berada dalam bulan Ramadan 30 hari bulan Ramadan, maka apabila kita berada dalam bulan Ramadan 30 hari, kita kena pastikan momentumnya diteruskan. Kita kena teruskan perjuangan, berjihad, berlawan nafsu kita. Dalam masa 10 hari, tambah 10 hari lagi. Dalam 10 hari ini pastikan ada puasa 6 hari. 6 hari puasa. Lepas 6 hari puasa, pastikan ada qiyamul lail. Menggantikan tarawih. Sembahyang malam, sembahyang sunat lepas isyak, sembahyang sunat 8 rakaat pun tak apa, ikut. Buat sementara niat kita, sembahyang hati kita masih kuat lagi. Kemudian kita baca Quran. Mana kita buat bulan Ramadan? Buat dalam 10 hari ini. Maka jadi 40 hari yang pertama pembentukan air mani kita. Air mani yang masuk dalam perut ibu tu kita ni, dulu ni kita ni masuk air mani, dia bentuk dalam masa 40 hari. Selepas 40 hari, kita sambung lagi 40 hari. 40 hari itu adalah pembentukan gumpalan darah, sekutul darah. Maka daripada air mani menjadi darah. Dalam masa 40 hari dia membesar menjadi darah. Menjadi satu bentukan. Bukan orang lain, kita sendiri dalam rahim ibu. Kemudian selepas 40 hari kita dah istiqamah dengan amalan Ramadan tadi, 40 hari lagi untuk membentuk daging. Seperti kita kata manusia yang satu makhluk yang tidak ada rupa, daging. Daging itulah kemudian dia akan membentuk tangan, membentuk mata, membentuk telinga, membentuk semua sekali. Barulah ada tulang. Baru bungkus tulang timbul. Bukan tulang dulu, daging dulu. Kita ingat tulang dulu. Kalau ikut logik tulang dulu. Daging dulu. Baru tulang ada dalam tu. Dan kemudian selepas tu menjadi makhluk. Dan Allah tiupkan roh. 40 hari yang ketiga. Maknanya 120 hari. Selepas 120 hari, kita boleh istiqamah daripada 40 hari daripada Ramadan. Termasuk 10 hari. Yang pertama, 40 hari yang pertama, tambah lagi 40 hari yang kedua, tambah lagi 40 hari yang ketiga, kita cuba istiqamah amalan-amalan kita, mana yang kita mampu, yang hati kita rasa seronok, kita buat, maka ketika itu Allah akan menganugerahkan kita cahaya, sehingga ia menjadi wirid kepada kita. Menjadi wirid. Apa maksud wirid? Amalan yang sunat, yang kita boleh buat secara berterusan. Barulah dia akan ada kesan kepada jiwa kita, kepada pemikiran kita, kepada ibadah dan akhlak kita. Kalau tidak, kita habis. Kita kena mengikuti proses ini. Jadi apa yang kita buat bulan Ramadan, kita kena teruskan. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut pada hari ini, hari raya yang pertama. Hari raya yang pertama bagi seorang beriman ialah apabila dia boleh keluar daripada dunia ini dalam keadaan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanda pertama Allah ampunkan dosa kita apabila kita berada dalam bulan Syawal, hati kita, pemikiran kita masih lagi teringat-ingat akan amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Dan amalan itu menyucuk hati kita. Kita rasa rindu. Kita rasa seronok sehingga kita teruskan buat. Jangan kita puas hati. Saya dah khatam bulan Ramadan. Saya dah khatam 2 kali bulan Ramadan. Saya buat sembahyang tiap-tiap malam bulan Ramadan. Saya dah baca Quran tiap-tiap hari. Saya dah hafal Quran
sampai 30 juz. Saya telah buat zikir sampai beribu-ribu kali. Kita berbangga dengan amalan kita bulan Ramadan. Tetapi bila masuk bulan Syawal, dia tidak menjadi wirid kepada kita. Dia tidak menjadi amalan yang berterusan. Maka apabila dia tidak menjadi amalan yang berterusan, bermakna amalan yang kita buat pada bulan Ramadan itu tidak mengandungi kekuatan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, bagaimana seseorang yang telah diberikan pertolongan oleh Allah, Allah tolong dia, beri rahmat pada dia, beri nikmat pada dia. Bulan Ramadan, Allah bagi rahmat banyak kepada kita, barakah banyak kepada kita. Kita boleh buat amal macam-macam. Tiba-tiba bila kita masuk bulan Syawal, kita kembali kepada asal, wa iyazubillahi min zalik. Asal macam mana sebelum Ramadan. Kalau kita kembali sebagaimana sebelum Ramadan, maka seolah-olahnya kita tidak berjaya mengekalkan syuur, perasaan, rasa hati, kekuatan jiwa kita untuk meneruskan amalan itu. Sebab itu tuan-tuan, tanda seseorang itu amal-amalnya diterima apabila dia seronok dengan amal tersebut dan dia boleh buat, dia masih terus buat. Kalau dia seronok dengan puasa, dia teringin nak puasa hingga akhirnya, habis saja hari raya pertama, hari raya kedua dia dah puasa dah. Hari raya ketiga dia puasa dah. Malam raya tu dia sembahyang, dia dah menangis dah malam raya. Ya Allah, aku akan tinggalkan bulan Ramadan. Ya Allah, aku akan tinggalkan bulan Ramadan. Dia dah menangis dah. Tuan-tuan, itulah tanda-tanda orang yang diberikan rahmat dalam bulan Ramadan. Dan sesiapa yang boleh mengekalkan momentum ini sampai kepada 40 hari, maknanya bulan Ramadan 30, campur 10. Lepas tu campur lagi 40, campur lagi 40 hari, maknanya dalam masa 120 hari tadi, sekiranya dia telah mendapat, dia boleh dapat continuous. InsyaAllah, tuan-tuan, amalan itu akan diberi oleh Allah kekuatan dan cahaya sehingga kita akan menjadi malakah, akan menjadi darah daging kita. Kalau kita kekalkan tahajud, insya-Allah tahajud akan jadi darah daging kita. Kalau kita kekalkan zikir, zikir akan jadi darah daging kita. Kalau kita kekalkan selawat, ataupun kita kekalkan Quran, ataupun kita kekalkan puasa, dia akan menjadi darah daging kita. Inilah akan menjadi disebut sebagai satu jalan, wasail, jalan-jalan untuk kita mempersiapkan diri kita berhadapan dengan sakaratul maut yang kita tak tahu bila. Yang kita tak tahu bila, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, maut hari raya orang beriman bersama takwa, bukan bersama nafsu. Maut hari raya orang beriman bersama takwa. Kalau bersama takwa, dia akan tengok orang lain berjoget-joget, menyanyi-nyanyi, bermacam-macam, ada cerita macam-macam, movie macam-macam. Dengan game, macam-macam game. Macam-macam perkara yang melalaikan. Tapi maut orang beriman dibawa suasana dalam bulan Ramadan masuk ke Syawal. Syawal masuk sampai 120 hari. 40. Cuba insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, kita akan sambung lagi tentang hakikat hari raya kepada umat Islam. Yang pertama sekali kita sebut ialah kita bebas daripada sakaratul maut. Dan kemudian kita diampunkan Allah. Allah ampunkan dosa kita dengan sakaratul maut. Dan kunci untuk kita bebas daripada sakaratul maut dalam keadaan beriman kepada Allah, hendaklah kita melazimkan taubat. Melazimkan taubat. Dan taubat ni, dia punya proses dia. Dan apa proses taubat ini tuan-tuan? Taubat ini prosesnya ialah, yang pertama sekali kita nak menyesal dosa. Jadi dosa kita yang kita buat ni sekarang ni daripada hari raya pertama ni sampai hari raya ketiga ni, apa dosa kita? Menyesal. Kemudian kita berhenti. Kemudian kita ikuti proses macam mana kita nak memperbaiki diri kita. Duduk dalam tarbiyah, duduk dalam jalan suluk, maknanya jalan nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempat ialah kita bercita-cita tidak mau mengulangi. Tak mau mengulangi apa yang kita telah lakukan tadi. Tak nak kita rancang supaya kita tak dosa itu tidak berulang. Dan akhirnya tuan-tuan, kalau ada kezaliman yang kita lakukan, hendaklah kita bersihkan diri daripada kezaliman itu. Masalah harta, masalah dunia kita kena kembalikan. Kalau kita zalim orang, kita kena kembalikan. Kalau tak kembalikan pun cari orang tu, minta maaf. Kalau kita tak jumpa orang tu, barang-barang tu ada, kita
tak boleh nak jumpa, kita manfaatkan supaya barang-barang itu boleh kita jadikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan oleh dia. Mungkin kita jadikan sebagai jariah kepada dia, wakaf pada dia ke sebagainya atas nama dia. Kalau kita dah tak jumpa lah, nak buat macam mana dah tak jumpa. Mungkin kita telah menganiaya orang ni masa kita kecil-kecil dulu. Masa kita dalam sekolah menengah, kita menganiaya, kita curi dia sebagainya kan. Mungkin kita curi duit dia, katakanlah duit dia 100 RM100 curi dia kan. Duit dia katalah waktu kita nak cari tak jumpa dah. Mana lost contact. Tapi duit 100 tu kita nak pulangkan. Maka kita gunakanlah duit 100 tu untuk infak jariah. Ataupun wakaf supaya dia akan mendapat pahala yang berterusan daripada RM100 tadi tu. Kita infaklah pada mana-mana jariah ke sebagainya, wakaf ke, supaya mudah-mudahan pahalanya tu akan pergi kepada orang tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melembutkan hati dia untuk memaafkan kita bila kita minta pada dia, minta dia tuntut pada kita nanti. Kurang-kurang begitulah kita cuba melepaskan kezaliman kita kepada orang dengan minta maaf, pulangkan balik apa yang kita dah ambil pada dia, hak-hak dia tadi. Kalau tak dapat, tak jumpa, tak boleh nak buat apa-apa, Allah tak izin kan. Maka kita jadikanlah apa yang kita tahu tu supaya dia jadi satu jariah pada orang tu, satu wakaf pada orang, supaya orang tu dapat pahala yang berterusan. Yang terbaik lah, kita kata yang terbaik. Kalau kita harta kita nak yang terbaik ke mana. Jadi mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia, maafkan kita dan ampunkan kita. Kita kena bertaubat. Siapa yang bertaubat, maka insya-Allah akan berhadapan dengan sakaratul maut dalam keadaan yang terbaik insya-Allah, dan dia keluar daripada dunia ini dalam keadaan yang diampunkan oleh Allah. Itulah hari raya yang pertama. Ada 7 lagi hari raya, insya-Allah kita akan bincang pada besok hari. Saya doakan supaya signal kita okey pada awal tadi. Okey. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan kekalkan kita di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang lain bergembira dengan hari raya, dengan kelalaian, dengan berbagai perkara yang merosakkan hati dan jiwa mereka, kita bergembira dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah. Bukan tak boleh bergembira, boleh bergembira, boleh berseronok, boleh berjumpa dengan sanak saudara, malahan dituntut untuk kita bergembira. Tetapi bergembira atas dasar takwa, atas dasar tarbiyah, supaya kita tidak terlalai dan terleka dengan nafsu dan syahwat, hawa nafsu yang sentiasa membawa kita kepada sesuatu yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan, kalau ada rezeki kita akan sambung besok malam pukul 9.30. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi tajuk ini. Kita akan bincang juga tajuk di alam barzah. Saya akan bincang sikit tentang alam barzah, raya di dalam alam barzah dan raya di alam mahsyar. Saya akan cuba gabungkan dan kemudian kita akan tengok sejauh mana kita boleh pergi. Itulah insya-Allah sikit sebanyak, dan kita akan bincang juga tajuk amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada siksaan di alam barzah. Kita akan tengok besok dan insya-Allah di padang mahsyar. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan, bagi mereka yang lewat masuk, cubalah tengok balik daripada awal apa yang telah kita bincangkan insya-Allah. Dan saya mohon kalau boleh dapat disebar-sebarkan kepada semua kita punya jaringan lah, supaya apa yang kita bincang-bincangkan ini dapat manfaat kepada semua orang insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca doa rabitah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fawasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان.
اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.